Diorang tengok kan. Hai. Aku tak ada okay, bukan aku tak ada sebab nak buat live ni. Aku ada sebab nak buat live ni. Sebab dia aku bosan. Sementara aku nak tunggu pukul 10. Sebab pukul 10 aku nak pergi main stream dekat aku punya YouTube channel, gameplay Ghost of Tsushima. Yes. So sementara nak tunggu pukul 10 tu, ada masa yang terluang, kita sembang-sembang dekat sini. So muka kau pakai baju Singapura macam pemain Singapura. Muka kalau pakai baju Singapura macam pemain Singapura. Aku dah tahu dah. Aku memang orang Singapura pun. Ada soalan. Kita okay, kita jawab soalan lah. Suka tengok anime tak? Dia boleh post Okay. Suka tengok anime tak? Dulu aku tengok banyak anime. Antaranya sekarang pun aku tengok kan anime, tapi tak berapa follow sangat lah. Tapi antara anime yang aku tengok sekarang, AOT, Attack on Titan. Aku nak tengok balik Digimon tau. Digimon. Tapi itulah, tak ada platform yang ada Digimon daripada yang satu dulu, yang mula-mula dulu. And selain daripada anime, aku dulu gilakan Mask Rider, Kamen Rider, Mask Rider. Aku follow Den-O, aku follow Decade. So yeah, anime kelakar. Tapi ada seorang member aku ni, dia layan anime. So bila meme anime tu aku tengok, aku gelak, enjoy lah. Soalan lain nak? Main volley lagi kau? Oh, abang weh. Main weh, tapi dekat sini, dekat area Putrajaya kalau nak main. Aku rasa budak-budak KRT ada je turun KL main. Kadang-kadang aku nampak muka budak-budak KRT main weh, dekat Putrajaya dengan Shah Alam. Macam acak pun. So ada soalan lain? Kita bagi wave untuk semua orang yang tengah tengok sekarang. Ya. Ada soalan lain ke? Demon Slayer bang. Demon Slayer tak layan lah. Sorry lah. Bila nak main Kedah? Kena tanya MKN sebab kena bentikan. Kena tak adakan dulu. Tak boleh nak rentas negeri. So bila dah tak ada rentas negeri, InsyaAllah sampailah kita. Aku ada juga plan nak pergi Penang, Kedah, kan, lepak-lepak kat sana. Sebab Kedah dengan Penang ada memori lah kat aku. Sebab aku belajar dekat Penang dulu kan. So yeah. Cara mengatasi stres. Cara mengatasi stres. Tak tahu lah. Bukan aku tak tahu sebab aku tak pernah stres. Aku stres je. Tapi okay, kau kena ingat yang lelaki dengan perempuan, ni tak tahulah kalau gender fight ke apa kan. Lelaki dengan perempuan dia ada dua benda tau. Dia ada dua perbezaan ni. Lelaki dia akan ada satu benda ni dia namakan sebagai black box. Black box ni di mana lelaki akan cuba untuk campakkan benda-benda yang serabut ke dalam kotak hitam ni, black box ni, untuk tak nak fikir. Perempuan in other hand, dia akan cuba untuk lawan juga benda tu. So benda tu yang akan menyebabkan stres tu berlaku. Biasalah, rumah dekat dengan jalan raya kan. So bila kita lelaki, kita macam malah fikir lah. Kita akan masuk black box. Kita macam kita akan buat berlain lah. Buat main game ke, tidur ke, pergi jalan-jalan ke. Itulah kot.
Cara mengatasi stres. Oh, bising lah. Itu lah. Lagi apa ya? Pergi main. Aku perasan benda ni juga antara salah satu cara untuk mengatasi stres atau menangani mengatasi stres ialah korang exercisekan badan korang. Masa PKP aku tak boleh nak exercise sebab gym tak buka, aku tak boleh nak lari kat luar, dah lama tak main volleyball, aku rasa badan aku apa masa sloppy badan aku macam tak sedap kan. Lama tak exercise. Tapi baru dekat minggu ni aku dah start pergi gym balik. Kepenatan korang lari atas treadmill 3km tu, kepenatan aku lari treadmill 3km tu membuatkan aku rasa minda aku terbuka sikit. So aku rasa exercise bagi diri korang penat. Lepas tu orang kata kalau macam putus cinta ke, pergi jogging sampai sakit dada supaya benda tu lift out. Aku tak tahulah benda tu jadi tak betul ke tak. Next question. Saya suka cerita abang. Ni bukan question ni, kenyataan ni. Terima kasih. Tapi karaoke Jamain lebih famous daripada aku Semua orang kenal karaoke Jamain kan daripada aku. Oh, by the way, aku baru potong rambut kalau korang tak perasan lagi. Dia sama ada dua je rambut ni. Kalau aku buruk, dia jadi Dumb and Dumber. Kalau dia lawa dan smart handsome, dia jadi macam Pak Seroy dalam hitungan kelas. Aku nampak satu komen. Mari belajar okey tak? Saya takut tak boleh bawa. Okey je, jangan risau. Korang akan rasa fun dengan kos marine biology. Itu tak tipu. Okey. Tak ada benda-benda lagi ke yang best-best? Kenapa dengan mata? Oh, aku memang macam sepet sikit sebelah ni. Mata aku sebelah ni dia lebih sepet daripada mata sebelah sini. Antara salah satu sebab dia, waktu aku kecil dulu. Kita tutup dulu question. Sekejap Okay, antara satu sebab dia waktu aku kecil dulu. Masa tu aku belajar 1 ke 6 tahun tak ingat. Aku lari atas jalan tar. Lepas tu kat atas jalan tar tu ada batu Ada batu besar berjari ke, besar macam ni kot. Besar lah. Dan batu tu jatuh kat sini sampai terluka besar juga mak aku cakap besar luka. So batu otot kat sini macam terjatuh sikit So so mata belah sini dia lebih macam jenis sikit Okay, next question. Marine biology. Okay ni Hakimi, marine biologist buat apa je? Marine biologist akan mengkaji semua masalah-masalah yang berada di laut. Termasuklah masalah-masalah ikan, masalah-masalah laut, masalah-masalah apa saja yang berada di dalam laut mahupun yang berada di darat. Sebab apa marine biologist kena kaji benda yang berada di darat? Sebab apa-apa yang berada di darat akan kemudiannya jatuh ke laut, dan apa-apa yang berada di laut akan menghasilkan sesuatu yang berada di darat. Contohnya ialah ribut taufan. Korang akan ingat ribut taufan yang berada dekat atas darat ialah berpunca daripada darat. No, ribut taufan berasal daripada laut, di mana wap-wap air panas naik ke udara dan bertembung dengan udara sejuk dekat atas langit, dan diorang bertembung menjadikanlah ribut taufan. So dia datang daripada laut. So itulah antara kerja-kerja marine biologist, mengkaji apa saja yang berada di laut. Next. Next question. Okay lah, aku jawab lah. Umur berapa? Umur macam ni kita bagi equation, korang kira 30. Aku tak tahu nak equation macam ni. Umur aku apa senang cerita aku lahir 1993. So aku rasa aku antara yang
2 lah dekat sini. So next question. Nanti boleh buat contact Kevin Studios. Nak ambil beza marine biology dengan layan guru. Nak ambil marine biology kena score subjek apa SPM? Senang cerita, nama pun marine biology, dah nama kat situ biology, kena score definitely biology, chemistry dengan fizik and matematik. Kenapa matematik? Sebab ada certain korang akan belajar tentang biostatistik. Korang akan kira statistik. Betul. Korang akan menggunakan stetoskop lah dah. Statistik dalam dunia biologi. Contohnya, korang nak kira berapa populasi ikan yang berada di laut. Macam mana nak kira apakah hubungan antara panjang dan lebar dengan berat ikan. So, panjang lebar versus berat ikan tu ada perkaitan. So, korang kena belajar biostatistik. So, nak belajar biostatistik kena power matematik. Orang kata marine biology ni kena belajar diving, menyelam. Betul? Dia sebenarnya advantages untuk seorang marine biologist menyelam kan. Jadi fardu kifayah. Tak semua orang perlu ada, tapi perlu ada orang yang ada. Sebab ada je kawan-kawan aku yang tak ambil diving, tapi dia buat tentang bakteria dalam laut, ataupun dia buat tentang paya bakau. So paya bakau pun a part of marine biology, sebahagian juga dalam marine biology. So tak semestinya perlu diving. Aku ambil diving sebab aku nak buat kajian tentang tapak Sulaiman. So untuk buat kajian tapak Sulaiman, aku kena diving. So yeah. Kita tengok soalan. Prefer matrix ke asasi? Okay. Macam mana Sebab aku dah lalui. So tak boleh nak cakap. Kalau aku bagi satu jawapan menunjukkan yang aku regret masa silam aku ataupun aku enjoy masa silam aku, tapi aku boleh bagi bezakan lah kot. Boleh kalau aku boleh bagi bezakan, aku tak nak ada preference sebenarnya, sebab dua-dua lebih kurang sama dan dua-dua ada plus minus masing-masing. Kalau budak SLC, diorang associate 100% dengan universiti. So hidup diorang macam hidup universiti terus. Kalau korang tak prefer dan tak bersedia untuk hidup sebagai student universiti, korang boleh pergi matrikulasi dulu. Sebab dia ada lagi macam sistem sekolah. Korang bangun pukul 8, korang pergi kelas pukul 8, balik pukul 5 setiap hari, Isnin sampai Jumaat. Ada co-curriculum, kena pergi co-curriculum. Apa lagi? Dia ada sistem sekolah, ada kelas-kelas, ada kumpulan kelas. So kalau korang tak bersedia, dan walaupun dia macam sekolah, tapi dia dah menyediakan korang untuk pergi ke alam universiti. Berbanding kalau korang takut terkejut, alamak terus macam universiti lah, takut yelah universiti boleh keluar masuk universiti sekati, tak ada siapa nak tengok korang kan. Macam matrikulasi, dia still berada dalam satu kawasan dalam matrix tu, yang mana korang kalau nak keluar, korang ada curfew kan. Hari Isnin, hari Sabtu, Ahad je boleh keluar. Korang tak boleh keluar pada hari bekerja. Isnin sampai Jumaat korang tak nak keluar daripada matrikulasi tu kan. So kalau korang tak bersedia untuk ke alam universiti yang terlalu open, pergilah matrikulasi. Tapi kalau korang dah bersedia dan nak rasa hidup di universiti dengan keadaan lebih awal, pergilah asasi. So dua-dua ada plus minusnya. Next soalan. Ni dah settle. Dinner Maggi juga ke? Aku tak makan dinner kot, sebab aku dah makan petang tadi. Tu pun dinner ke? Entahlah. Aku makan apa petang tadi? Cendol. Cendol dengan kuih keria. Okay. Antara sebab kenapa aku buat live, sebab ada orang cakap lah kan, aku dah
dah dapat 10k follower dekat Instagram, orang cakap kau tak interact pun dengan follower kau jadi macam one way je kan, macam kau seorang je bagi konten ataupun benda-benda lawak bodoh yang kau share dekat Instastory kau. Kau tak nak ke interaktif dengan orang-orang yang dekat orang yang follow kau. So appreciate lah orang yang follow kau tu, and 10k ke 9k ke 11k ke, regardless of berapa k sekalipun, definitely aku kena, semestinya lah aku kena appreciate orang follow aku, sebab diorang follow aku untuk apa, untuk yelah, untuk tahu apa yang aku buat kan. So takkanlah aku tak nak bagi something. So sekali-sekala buatlah live. Diorang suruh, ada orang cakap yang buatlah Q&A kan, buat supaya diorang boleh tanya macam-macam, supaya untuk diorang rasa diorang being appreciated. Diorang dah follow kau penat-penat, follow penat ke, tekan button follow je pun. So anyway, diorang dah follow kau penat-penat kan, kau just macam ignore diorang. So tak elok lah kan. So sekali-sekala ada masa terluang ni. Aku bukan tak nak buat live tau, tapi aku tak ada benda nak disembangkan dekat live. So nanti jadi membebel macam tadi. So anyway, kita balik persoalan. Macam mana nak join MS Studios? Soalan tentang MS Studios. Okay lah, kita jawab lah. Korang hantar je email dekat MS Studios. InsyaAllah kalau konten korang best, ML Studios akan publish. Regardless that, kalau konten tu ada informatif lah, ada information lah. So konten informatif lebih diutamakan untuk dipublish berbanding video-video yang tak ada konten. Next question. Ni dah orang sama je tanya, tak ada, korang tak nak tanya. Ya betul, follow sebab ilmu. Aku baca komen jap. Filem Dua Alam naik kata, so kira kawan yang Dua Alam kira Meteorologi ada formula tak? Ada formula ke tak? Ada kot. Ada satu formula, tapi dia complicate. Dia tak boleh nak explain kat sini sebab aku boleh explain briefly. Aku boleh explain secara permukaan je tentang macam mana nak kira plankton dalam satu mililiter air tau. Setitik air dalam laut tu ada banyak beribu plankton dalam tu. So contohlah kalau korang bawa 1 liter botol air laut kan, tapi korang kira dengan mikroskop, korang tengok mikroskop tu, dalam setitik tu ada berapa banyak plankton. So kita ratiokanlah balik. Kalau dalam setitik ada ni, so dalam setitik tu bersama 0.5 mililiter air. So kita ratiokan nanti 1 liter akan ada berapa banyak plankton. Macam tu lah. So dia ada pengiraan dia. So dia ada macam nak kena buat line lah dekat glass slip tu semua. So ada lah. Game apa yang selalu dimain? Okay, kalau korang tak tahu, aku selalu live stream Isnin sampai Jumaat pukul 10 sampai 12 Apex Legend dekat channel Haikalium. Walaupun channel tu nampak macam gaming, tapi kadang-kadang aku akan like lah kalau korang subscribe kan. Kalau korang subscribe dan channel tu nak 10k, so boleh subscribe lagi untuk dapatkan 10k. Aku akan upload juga konten-konten yang saintifik lah. Konten-konten yang macam ada hari tu awal PKP aku drop satu video, aku publish satu video macam mana kita boleh jadi positif and negatif COVID-19 pada masa sama yang serentak. So korang kena tengok video tu. Aku explain kenapa kau sebagai manusia boleh menjadi positif sebelah badan kau dan negatif sebelah badan kau. So kau boleh positif dan negatif pada masa sama kan. So korang nak tahu macam mana aku explain, korang kena tengok video tu. Next soalan is question.
Syakir Zawir, kau tak sakit ke telinga pakai headphone tu? Aku pakai sama yang macam aku punya. Aku tak tahu kalau kau pakai sama macam aku kan. Ni Funtech Visage 2. Aku appreciate sebab dia punya cup ni. Dia punya cup ni. So kalau kau nak tahu, aku tengah dengar lagu je sambil buat live. Dia punya cup ni besar. Dia barai sikit lah. Ni dia dah season lah. Cup dia besar. So mungkin telinga aku kecil pun. So dia memenuhi dalam aku punya telinga. So okey lah sebab cup dia memenuhi kat sini. So aku okey lah. Aku dan Funtech punya headphone adalah most underrated lah bagi aku. Most underrated headphone lah. Most underrated punya headphone lah. Esok saya ada practical test. Doakan saya. Amin. InsyaAllah boleh buat practical test. Jangan gelojoh. Buat dengan tenang. InsyaAllah boleh. M Studio Iqbal Ahyar ajar bagi kasih ilmu yang baru. Oh, tinggal aku kod yang besar. Macam mana nak sembang ni Aku tengok hari tu okey je Syakir. Tak lah. Nanti kita kalau jumpa dia sekali, kita ukur Syakir. Favorite marine animal? Ada ke? Boleh tak aku cakap dolphin? Tapi tak fair kalau aku cakap dolphin sebab aku tak banyak work on dengan dolphin. Aku rasa COT lah kot. COT yang video babi air hari tu aku buat. Aku explain, aku buat eksperimen. Aku bunuh dia. Walaupun favourite tapi aku bunuh dia. Tu antara aku punya favourite animal kot. Antara kan. So ada banyak lagi. Next question. SPM dapat berapa A? Okay, aku explain kat sini So 19 orang tengok ni, beruntunglah anda kerana anda tahu berapa SPM saya. Aku bukanlah budak paling pandai sekali dalam sekolah aku, tapi tak tahu macam mana aku dapat ni sampai sekarang punya level. SPM aku dapat 3A 7B. So ya, dan paling bestnya BM aku dapat B. So bahasa aku bukan orang seni. So otak yang bahagian seni, kiri kanan tak tahu lah. So otak yang seni aku tu tak function. Bukan aku punya forte lah. Bukannya aku punya main side lah kot. So aku punya bahasa memang teruk lah. BM B, bahasa Inggeris B, B plus ke B apa aku tak ingat lah. Tapi B lah yang pasti. Yang A 3 tu matematik, pendidikan Islam, satu apa sejarah kot. Tak ingat lah. Tu tengok. Bukan aku bukan budak pandai pun. Okay. Plankton macam pokok kan, dia hasilkan oksigen. Betul ke tak? Betul ke tidak? Jawapan dia betul, tapi kita kecilkan sikit. Okay, sorry. Untuk jawab tu, betul dan tak. Okay, untuk betul, ia betul kalau ianya phytoplankton. PHYTO plankton. Phytoplankton ialah plankton yang pokok. Phyto tu bukan pokok. So plankton pokok menghasilkan apa menghasilkan fotosintesis. So ya betul. Tapi plankton as general, ya dan tak. Sebab zooplankton, nama pun zoo haiwan yang dekat zoo tu, zooplankton ZOO ialah plankton haiwan. So dia tak menghasilkan fotosintesis. Dan zooplankton akan makan phytoplankton. So zooplankton tak menghasilkan fotosintesis, dia tak menghasilkan oksigen. Next question.
Ada YouTube channel tak Okay, kita tunjuk lah YouTube channel Kita tunjuk lah YouTube channel kita. Kita tunjuk lah mana YouTube channel ni. Aku akan end live ni dalam lagi 10 minit kot. Sebab aku nak pergi stream gameplay Ghost of Tsushima. Ya, Tsushima. Okay, inilah YouTube channel aku. Macam mana nak search ni? Yeah, ni YouTube channel aku. So boleh like subscribe untuk dapatkan 10k subscriber. Nak geng-geng cikgu uluan lah kan. Berapa nak ada 2 digit K subscriber. So ni channel Haikal dia Binas Be Good. Okay, bolehlah tolong subscribe. Aku ada juga upload. Kalau korang nak tengok video-video marine biology aku, korang pergi kat playlist ni. Korang cari playlist marine biology. Sekejap. Korang tengok tepi ni. Nampak ni. Korang cari playlist marine biology. Kat sini ada 52 video tentang marine biology lah. Ataupun korang pergi dekat ni vlog. Kat sini pun aku banyak bercakap lah. Banyak tengok pakai topi siap. Ni video dah lama aku waktu aku belajar tengok pakai topi 2015 macam tu lah. So itulah YouTube channel aku. Tolonglah subscribe please, kalau belum subscribe. Bang buat giveaway bila? Azim nak buat giveaway. Kalau aku ada trauma lah mandi sungai. Takut ada ular buaya. Macam mana nak tahu sungai tu selamat untuk mandi? Macam mana nak jawab? Ada orang kata lah kan, petua lah. Ada orang kata tak tahu betul tak. Kalau sungai tu ada udang, akan ada buaya. Kalau sungai tu ada udang, confirm ada buaya. Kalau ular dengan buaya, ular confirm ada. Tapi tak tahu lah. Ular tu takut dengan kau daripada kau takut daripada ular tu. Ular tu lebih takut daripada kau daripada kau takut ular tu. Sebab haiwan-haiwan banyak dalam sungai, diorang takut daripada kita daripada kita takut daripada diorang. Tengok soalan. Soalan makin banyak macam mana aku nak end ni? Lee Chong Wei kalau jatuh jadi apa? Lee Chong Wei kalau jatuh jadi apa? Ni lawak ke Aku nak try. Lee Chong Wei kalau jatuh Lee Chong Wei kalau jatuh jadi apa? The answer is Lee Ching Wei. Ini macam racist kalau aku gelak ni. Aku ke betul bapak tuanya aku. Abang, mak saya selalu marah tengok TV. Then tak payah tengok TV, tengok YouTube. Sekarang pun dah ramai orang tak tengok TV kot. Orang yang umur 30 ke atas je kot yang tengok TV. Tu pun kalau orang tak banyak main Facebook. Next question. Apa nama sebenar kalian? Arif Haikal. Cukup sampai situ. Nama bapak tak boleh beritahu sorry. Tujuan biologi untuk mencari apa? The study of life. As general as that kot. Apa maksud biologi? Biologi ialah the study of life. So tujuan biologi untuk mencari apa? Bukan untuk mencari, sedia untuk mengkaji ataupun belajar. To study. Maksudnya kita nak belajar sesuatu tentang kehidupan, tentang organisma. So biologi lah subjek yang akan digunakan. Bila nak kahwin? Bila jodohnya sampai. Bila ada yang berkenan dengan saya. Bodohnya jawapan. So kalau ada yang berkenan boleh lah
bagi love kat ni, kat live tu, kat sini. Titik. Tak main Little Nightmare ke? Tak. Aku tak tahu, aku tak rasa nak main kot. Sebab action dia kurang. So kau tak rasa excitement dia. Dia just macam aku tengok lah gameplay dia. Tapi terus banyak like. Terus banyak love. So tak berkenan dekat hati kot. Nak sama master kena pandai ke? Nak sama master kena pandai ke kena ada willingness? Both, I guess. Okay. First of all, untuk sama master, dia kena ni technical on paper kena ada certain CGPA. Universiti Malaysia kebiasaannya akan mengambil student yang ada 3.0 untuk daftar sama master. Boleh sama master, boleh apply sama master. Dan universiti tersebut akan bagi offer letter untuk korang sama master lah. Korang kena apply lah. Dan dia bukan apply kat UPU, korang kena apply kat website universiti tersebut. So 3.0 kira pandai ke? Itu soalan aku lah. So 3.0 tu dah ada kira pandai ke? Ataupun 3.0 tu tak? So yelah 3.0 lah kot. Willingness. Kalau korang tak willing, kenapa korang sama master? Itu soalan yang aku tanya kat korang balik. Kalau macam aku ada percentage amount willingness aku pada awal first year aku buat master. Aku ada willingness yang tinggi, and over time sebab korang rasa macam aku sama master ni macam tak nak grad je. So willingness tu dah makin drop until alhamdulillah aku graduate juga master aku. Bye Liza, Zaf, good luck untuk test. Next question. Aku rasa tu je question kita boleh jawab untuk masa sekarang. Aku rasa tu je question yang aku boleh jawab untuk pada masa sekarang. So ada soalan-soalan yang korang tak hantar dekat komen tu, aku tak reply, aku minta maaf. InsyaAllah ada masa lain lagi kita cuba interact macam ni lah. Sorry. Ni bukan aku kan nak tekan ni. Tengok. Okay. So aku nak ucapkan good luck kepada siapa-siapa yang tengah buat apa saja yang korang buat sekarang. Kalau korang tengah ada exam, aku nak ucapkan good luck. Kalau korang tengah akan ada ujian ke kan, aku doakan apa-apa saja ujian yang korang sedang tempuh itu berjaya, insyaAllah. So, everything's gonna be fine. Aku cakap macam ni sebab aku cakap kat diri aku juga kan. Aku pun ada je masalah kan, tapi tak adalah kita share dekat tak ada semua orang nak share masalah dia dekat public, kat social media, sebab bukan semua orang nak tengok masalah kita. So anyway, aku nak cakap terima kasih kepada tengok Ramble, yang tengok aku punya live ni kan, yang ni tengok live ni, tengok yang melayan aku punya story daripada aku ingat lagi waktu mula-mula aku hari pertama aku shoot MS Studios. Masa tu aku punya follower tak sampai 100 pun. Betul. Tu pun 2 tahun yang lepas. So terima kasih kepada yang follow selepas saya keluar MS Studios, saya terus pakai saya. Terima kasih. Dan aku nak cakap minta maaf juga aku kalau sepanjang daripada sebelum ni aku ada terbuat salah ke, buat lawak yang offend ke, buat lawak yang terguris hati korang ke, tak jawab DM korang ke. Kadang aku cuba untuk menjawab DM, tapi terlalu banyak sangat DM yang aku dapat. Sumpah terlalu banyak, aku tak tipu. So aku kadang tak sempat nak reply satu-satu tau. So bila aku nak reply, aku kena ada kerja nak kena buat. So bila aku nak reply, aku ada kerja nak buat. Bila aku nak kena kerja nak buat, aku tak boleh nak reply. So macam tu lah, bolak-balik. So overall, point yang aku nak cakap kat sini, aku nak ucap terima kasih kat korang yang
follow aku. Ya. So, bye. InsyaAllah ada masa kita buat Q&A lebih panjang ke, ataupun live yang lebih panjang, lebih bermanfaat daripada live yang kosong, tak ada input macam aku buat sekarang. So anyway, bye. Thank you. Assalamualaikum. Macam mana live ah? Oh, tekan. Bye.